Silpa sebuah kapal makhluk asing yang aneh dilihat di ruang udara AS. Tentara udara menggantar seorang kapten bernama Irons untuk memeriksa APA bendanya itu. Semasa misi ini, Irons nampaknya tidak tahu apa benda itu, tetapi penyeliannya kedengaran seperti sudah tahu apa yang mereka hadapi. Irons bertanya jika dia boleh masuk camper, tetapi superiornya memberitahunya untuk tunggu dulu. Apabila dia meminta pengesahan sekali lagi, dia diberitahu untuk berundur dan kembali ke pangkalan. Irons rasa ada sesuatu yang pelik berlaku, jadi dia ingkar arahan dan ikut kapal 2 untuk periksa APA sebenarnya. Di tempat lain, seorang lelaki bernama Jeff sedang bersemah di dalam hutan bersama istrinya, Lily, dan anak lelakinya, Charlie. Tiba-tiba, satu ledakan berlaku tidak jauh dari keluarga itu, dan Jack memutuskan untuk menuju ke tempat kejadian untuk melihat APA yang berlaku. Lily coba menghalangnya, tetapi dia berkata mungkin ada orang yang memerlukan bantuan di sana. Selepas itu, Lily membiarkannya pergi, dan dia memandu Tanya menuju ke tempat kejadian kemalangan. Ketika dia hampir sampai di sana, dia ternampak seorang lelaki di jalan dan turun untuk bertanya siapa lelaki itu, dan jika dia tahu apa yang telah berlaku. Rupa-rupanya lelaki itu adalah Irons, dan dia menyebut bahawa dia baru sahaja terlibat dalam pelanggaran. Apabila Jack bertanya apa yang dilanggarnya, Irons terus membawanya ke tempat nahas itu. Apabila mereka tiba di sana, mereka melihat kapal makhluk asing, yang Irons panggil fenomena udara tidak dikenal pasti, atau UAP. Jack nampak terkejut melihatnya, tetapi Irons kelihatan sangat tertarik dan berkata dia sudah lama menunggu untuk berada dekat dengan kapal seperti itu. Dia menambah bahawa teknologi dalam UAP akan mengubah segalanya di dunia. Tiba-tiba, UAP itu terbuka, dan objek aneh berbentuk bola keluar. Kemudian, suara komputer mengumumkan bahawa objek itu sedang menganalisis planet ini. Ketika ia menghampiri Irons, dia hampir menangkapnya, tetapi suara itu berkata dia bukan penjaga yang layak. Objek itu kemudian terapung di hadapan Jack, dan suara otomatis menyebut bahawa dia telah diterima sebagai penjaga peranti tersebut. Sambil Jack memegangnya, peranti itu berpasangan dengannya dan menunjukkan beberapa penglihatan kepadanya. Ia kemudian memulakan mod pemusnahan kendiri untuk UAP tersebut. Apabila ia meletak, alat Jack menghasilkan perisai pelindung untuknya sementara Irons terpelanting jauh. Selepas ini, Jack menjadi seorang hero bernama God, yang melawan jenayah di negara-negara berbeza. Identitinya masih belum diketahui umum, dan ini membuat orang tertanya-tanya sama ada dia benar-benar wujud. Sementara itu, Irons memulakan sebuah podcast di mana dia bercakap tentang kuasa-kuasa God. Dalam salah satu episodenya, dia menyebut bahawa pengawal menggunakan teknologi makhluk asing, dan dia tahu bagaimana untuk mengesan sumber kuasa itu, tetapi dia memerlukan beberapa sumber, yang dia harapkan seorang lelaki bernama Argon boleh membantunya. 10 tahun kemudian, Charlie kini di sekolah menengah, dan dia juga nampaknya peminat Tegargard. Semasa pembentangan kelas tentang sumber tenaga, Charlie membuat keputusan untuk bercakap tentang sumber kuasa pengawal, tetapi rakannya, Berger, berpendapat itu idea yang buruk. Walaupun begitu, Charlie tetap meneruskan pembentangannya, dan semasa dia sedang melakukannya, seorang gadis bernama Maya masuk ke dalam kilas, dan dia kelihatan terkejut melihatnya. Guru itu kemudian menyebut bahawa Maya adalah pelajar pindahan baharu dari Turki. Rupa-rupanya, Charlie dan rakan-rakan sekelasnya mengenali dia kerana dia merupakan bekas pelajar lama yang telah meninggalkan sekolah itu beberapa waktu yang lalu. Selepas kelas tamat, Charlie dan Berger menuju ke padang sekolah untuk bermain baseball. Semasa mereka berjalan ke bangku, ibu bapa Berger bersorak kuat untuknya, tetapi dia rasa mereka berkelakuan pelik. Charlie kemudian berkata baguslah mereka sekurang kurangnya dapat hadir ke perlawanannya, tidak seperti ayahnya, yang sentiasa berada di persidangan IT yang tak berkesudahan. Selepas mereka sampai di bangku, Charlie tanya Berger sama ada dia sudah ajak seorang perempuan bernama Lizzie untuk menjadi temannya ke acara tarian sekolah yang akan datang. Berger kata dia tunggu sampai saat akhir sebab itu yang perempuan suka. Hampir serta-merta, Abang Berger, Big Mats,
datang ke bangku dan memberitahu Burger yang ibu mereka mahu dia memiliki kipasnya. Sementara itu, Lizzie duduk bersama Maya di acara permainan dan merakam video untuk bercerita tentang betapa terujannya dia kerana kawan baiknya dari beberapa tahun lepas telah kembali ke sekolahnya. Tidak lama kemudian, jurulatih memasukkan Charlie sebagai pelontar untuk berdepan dengan seorang budak lelaki bernama Forrest, yang dikenali sebagai seorang pembuli. Ketika Charlie melontar bola, Forrest memukulnya kembali kepadanya, dan dia terus jatuh. Kemudian pada hari itu, apabila dia pulang ke rumah, Charlie melihat Lily sedang menonton berita tentang penggawal keselamatan. Charlie bertanya sama Ada cerita itu tentang penampakan penggawal lain, dan Lily mengiyakan. Dia kemudian bertanya jika dia sudah mengemas barang-barangnya dan bersedia untuk bertolak ke rumah ayahnya. Charlie kata dia tahu ayah dia asalnya akan telefon untuk batalkan, dan kebetulan, Lily dapat panggilan daripada Jack. Rupa-rupanya, selepas Jack menjadi pengawal, dia terlalu sibuk memerangi jenayah dan hampir tidak mempunyai masa untuk keluarganya. Lily bercerai disebabkan hal ini, tetapi dia masih membenarkan Charlie melawat Jack, walaupun dia jarang ada. Sementara Lily berbual dengan Jack, Charlie terus menonton berita dan melihat Argon di mobil. Argon ialah CEO sebuah kontraktor pertahanan yang mengalami kerugian sejak pengawal mula memerangi jenayah di seluruh dunia. Wartawan bertanya jika dia fikir industri pertahanan akan bertahan jika pengawal terus berguna, tetapi Argon menyebut bahawa semua orang perlu bimbang tentang akibat apabila adiwira itu mengalami hari yang buruk. Ketika Lily terus bercakap dengan Jack, dia berkata dia mungkin terpaksa menangguhkan lawatan Charlie, tetapi Lily memberitahunya bahawa dia tidak boleh berbuat demikian kerana anaknya itu sudah lama menantikan kedatangannya. Akhirnya Jack bersetuju untuk membenarkan Charlie datang, dan panggilan itu tamat. Tidak lama kemudian, Lily menghantar Charlie di rumah Jack, tetapi dia terus masuk dan mengabaikan ayahnya. Selepas dia masuk ke dalam rumah, Jack meminta maaf kepada Charlie kerana tidak dapat menonton perlawanannya. Pada mulanya, Charlie nampak marah padanya, tetapi apabila Jack memberinya Nintendo Switch, dia nampak gembira dan menerimanya. Tidak lama kemudian, semasa mereka bermain baseball bersama, Jack berkata ia tidak mempunyai ciri yang membolehkannya menggunakan hilah bola tersembunyi, atau HBT. Charlie tak tahu apa yang dia cakapkan, dan Jack kata itu hilah yang melibatkan berpura-pura melambung bola. Kemudian Jack mendapat panggilan dan keluar dari bilik untuk menjawabnya. Bila dia balik, dia cakap dia ada kecemasan di tempat kerja, dan Charlie tanya kenapa dia tak boleh batalkan saja. Jack kata benda tu penting, dan Charlie tanya kalau benda tu lebih penting daripada dia. Jack kelihatan kecewa mendengarnya, tetapi dia menyebut bahawa apabila dia kembali dalam beberapa hari lagi, dia akan menerangkan beberapa perkara kepada Charlie supaya dia faham apa yang sedang berlaku. Charlie kata dia faham sepenuhnya sebab Jack tu bapa yang teruk. Jack dah tak tahu nak cakap apa lagi, dan dia tanya kalau Charlie boleh telefon Lily untuk ambil dia dari rumah itu. Charlie kata dia kan, dan dia terus meneleponnya untuk memberitahu yang Jack sudah bertolak kerja. Selepas panggilan tamat, Charlie kata dia akan sampai dalam 10 minit, dan Jack tinggalkan dia di rumah. Rupa-rupanya, Charlie sebenarnya menelefon Burger dan bukannya Lily kerana dia belum mahu pulang. Selepas itu, Burger bersetuju untuk datang ke rumah Jack supaya dia dan Charlie boleh meluangkan masa bermain permainan. Tidak lama kemudian, Burger tiba di rumah, tetapi dia membawa Lizzie dan Maya bersamanya. Charlie terkejut dengan perkara ini, dan selepas dia menjemput mereka masuk, dia menarik Burger ke tepi untuk bertanya mengapa dia datang bersama gadis-gadis itu. Burger kata dia tak nak mereka berdua-duaan, tapi Charlie rasa jemput Maya ke rumah tu idea yang tak bagus sebab dia percaya Maya benci dia. Dia menambah yang dialah sebabnya dia terpaksa tukar sekolah, tetapi Burger fikir Maya tidak akan datang ke rumah itu jika dia membencinya. Dia juga menyebut bahawa Charlie perlu mengumpul keberanian untuk mengajak Maya keluar menari. Charlie tak rasa itu idea yang baik, tapi dia tetap pergi jumpa dia sementara dia sedang melihat barang-barang dalam pejabat ayahnya. Apabila dia ternampak gambar Charlie dan ayahnya, dia bertanya jika hari jadi Charlie esok, dan Charlie terkejut lalu bertanya sama Ada dia. Maya kata tariknya Ada tertulis pada gambar itu,
Dan Charlie pula menyebut yang dia sebenarnya tidak suka membesar-besarkan hari jadinya kerana biasanya menyesuaikan. Sambil bersandar di meja ayahnya, dia cuba memohon maaf atas apa yang telah dilakukannya kepada Maya semasa mereka berada di darjah 5. Dalam proses itu, tanpa sengaja dia menggerakkan bandul Newton dan membuka kunci pintu ke laluan rahsia. Apabila Maya dan Charlie melihat ini, mereka kelihatan terkejut dan tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Burger dan Lizzie juga masak pejabat, dan mereka percaya yang Jack mungkin sirang yang pelik. Hampir serta-merta, Lizzie mula menaip kombinasi yang berbeza untuk membuka kunci pintu, dan dia berkata ia seperti bilik melarikan diri, yang biasanya memerlukan pencarian petunjuk di sekeliling bilik. Selepas mencuba beberapa nombor, tarikh lahir Charlie digunakan untuk membuka kunci pintu, dan sebuah lift muncul di belakangnya. Walaupun mereka tidak tahu apa yang bakal berlaku, mereka masuk ke dalam lift, yang membawa mereka ke sebuah bilik bawah tanah, yang sangat besar dengan pelbagai gadget dan benda-benda yang menyeronokkan. Apabila lampu menyala, suara komputer menyebut bahawa ibu pejabat telah diaktifkan. Budak-budak tu tak tahu apa maksud benda ni, dan sambil mereka berjalan-jalan, Maya tanya macam mana Jack boleh bina tempat macam ni di bawah tanah. Selepas beberapa ketika, mereka akhirnya melihat beberapa arcade misi, dan Charlie menyedari bahawa mereka berada di ibu pejabat rahsia pengawal. Kawan-kawannya percaya ayahnya adalah pengawal, tetapi Charlie berkata Jack mungkin bekerja untuk adiwira itu. Maya dan yang lain percaya dia sedang menafikan, dan Charlie mula tertanya-tanya jika Jack mungkin benar-benar pengawal itu. Di tempat lain, Irons kini bekerja untuk Argon untuk mengesan sumber kuasa God untuk mencari dia. Menariknya, Jack sangat berhati-hati selama bertahun-tahun, dan Irons tidak dapat mengesannya. Selepas satu lagi cubaan gagal untuk mencari pengawal, Argon melawat pejabat Irons dan berkata dia bersedia untuk menutup operasi itu. Irons percaya dia masih boleh mencari pengawal itu, tetapi Argon menegaskan dia tidak boleh terus membazirkan sumber syarikatnya. Sebelum dia beredar, dia memberitahu Irons dan Kenya bahawa mereka ada sehingga hujung minggu untuk menutup operasi itu. Di tempat lain, Charlie dan rakan-rakannya melihat sebuah pencetak 3D besar di dalam ibu pejabat rahsia itu. Mereka kemudian menyadari bahawa mesin itu telah digunakan untuk membina beberapa bahagian bilik rahsia itu. Budak-budak tu tertarik dengannya, dan sambil mereka mencubanya untuk melihat apa yang ia boleh lakukan, mereka mencetak pelbagai gadget dan mengambil satu setiap seorang. Berger memilih objek yang berfungsi seperti magnet, dan dia memanggilnya tongkat magnet. Charlie mendapat gelang pelik yang mempunyai paparan kepala, manakala Lizzie tanpa disedari mengambil beg yang asalnya menjadi jetpack. Ketika Charlie sedang cuba memahami peranti yang diambilnya, dia secara tidak sengaja menembak gelombang tenaga yang kuat ke arah Maya, dan ini menyebabkan dia pingsan. Ketika Charlie tertanya-tanya jika dia membunuhnya, Maya banggan, dan ternyata jaket yang dipelinnya sebenarnya bol meminimumkan impact serangan. Tiba-tiba, Burger menunjukkan mereka portal Kessel yang membuat kepalanya hilang dan muncul semula melalui portal lain. Semua teruja dengan perkara ini, dan apabila Maya mengambil kunci di atas meja, G-Mobile pengawal dipanggil. Van itu nampak serupa dengan Van Jack, dan Charlie mula tertanya-tanya adakah ayahnya benar-benar pengawal itu. Sementara itu, Burger mengajak Lizzie ke majlis tari menari, tetapi dia kata dia sudah pergi dengan seorang lelaki yang lebih tua. Burger tak faham, dan dia kelihatan kecoh kerana Lizzie tidak mahu menjadi teman datanya. Tidak lama kemudian, Maya bercakap tentang ujian yang mereka akan hadapi esok, dan apabila Lizzie berkata dia berharap dia boleh membantu rakannya dengannya, ini memberikannya ide. Keesokan harinya, mereka menaiki G-Mobile ke sekolah, dan semasa mereka di dalam kelas, keempat sahabat itu bekerjasama menggunakan portal kecil untuk menghantar kertas ujian Maya kepada Lizzie supaya dia boleh menulis jawapan untuknya. Ini berfungsi dengan baik, tetapi apabila guru akhirnya melihat Burger menjatuhkan objek itu ke dalam lokernya, dia bertanya apa benda itu. Burger kata itu arca untuk projek kelas seninya, dan walaupun cikgu dia tak percaya, dia biarkan saja Burger pergi. Di tempat lain,
Salah seorang pembantu Irons, Virginia, mendapat isyarat daripada sumber kuasa pengawal dan menghubungi Irons untuk datang dan memeriksanya. Sementara itu, Charlie memberitahu jurulatih baseballnya untuk menggantikannya ke dalam permainan supaya dia boleh berdepan dengan Forrest sekali lagi. Apabila dia masak ke padang, Charlie menggunakan jelangnya untuk melantar bola dengan sangat laju bagi memastikan Forrest tidak dapat memukulnya dalam 3 percubaan. Jurulatih pasukan lawan tak percaya dengan apa yang berlaku, dan sementara semua orang masih tertanya-tanya bagaimana Charlie boleh melakukannya, dia dan rakan-rakannya meninggalkan sekolah dengan G-Mobile. Charlie memandu sangat laju, dan ini menyebabkan polis mengejar ten itu. Charlie kemudian menekan beberapa batang bersama Maya, dan ini melepaskan beberapa bom ASAP di jalan raya. Ia juga mencetuskan daya magnet untuk mengalihkan beberapa kereta dan menghalang polis. Irons dan krunya terus mengesan isyarat kuat dari sumber tenaga pengawal, dan Virginia berkata bahawa adiwira itu mungkin telah melakukan kesilapan buat kali pertama dalam beberapa tahun. Irons nampak gembira tentang ini, dan apabila G-Mobile tiba di rumah Jack, dia mendapat lokasi tersebut dan memberitahu Virginia dan pembantu lain dia, Hawaii, bahawa mereka perlu pergi ke sana dengan segera. Sementara itu, Charlie menerima mesej daripada Jack yang mengatakan dia masih akan berada di luar kawasan untuk beberapa hari lagi, dan dia hanya menelefon untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada anak. Charlie nampak macam tak berminat dengan benda ni, dan semasa dia masuk rumah, dia nampak kawan-kawannya sedang bermain di markas lahsia. Akhirnya, Lizzie naik ke atas untuk membuat panggilan telefon, dan kemudian Charlie pergi berjumpa Maya. Dia kata mesti pelit untuk dia baru tahu pasal kerja sebenar ayah dia, dan Charlie kata dia kecewa sebab macam mereka tak kenal satu sama lain. Sementara itu, Irons tiba di rumah bersama Hawaii dan Virginia, serta 2 orang lelaki lain, Wisconsin dan Jersey. Irons perasan sumber tenaga itu datang dari dalam rumah, jadi mereka memecah masuk untuk mencarinya. Di tempat lain, Charlie kata dia tak faham kenapa ayah dia tak beritahu dia pasal jadi pengawal. Apabila dia bertanya sama ada dia benar-benar tidak boleh dipercayai, Maya berkata dia sememangnya tidak boleh dipercayai semasa darjah 5. Charlie tak percaya dia masih ingat apa yang dia dah buat, dan rupanya masa di darjah 5 dulu, dia pernah menipu seluruh kelas yang Maya ada nafas berbal, dan ini membuatkan Maya berasa malu. Charlie minta maaf atas apa yang dia dah buat sebab dia tahu perempuan tu tinggalkan negara ni disebabkan perbuatannya. Namun, Maya kedengaran keliru dan berkata yang sebenarnya dia meninggalkan negara ini kerana ibunya dipindahkan ke Turki untuk bekerja. Di tempat lain, Hawaii jumpa Liu Tu dan beritahu Irons tentangnya. Kemudian Irons masuk ke pejabat, dan apabila dia melihat gambar Jack bersama anaknya, dia berkata mereka berada di tempat yang betul. Tidak lama kemudian, mereka tiba di markas Raja, dan apabila Maya dan Charlie melihat mereka dengan senjata API, mereka sipat-sipat mencari tempat untuk bersembunyi. Selepas mereka jumpa Berger, mereka beritahu dia pasal lelaki bersenjata tu, dan dia hampir naik gila. Dia kemudian mencadangkan untuk menunggu sehingga Jack kembali, tetapi Charlie mengatakan bahawa ayahnya tidak akan kembali untuk beberapa hari lagi. Maya kemudian teringat yang Lizzie ada di atas, dan rupa-rupanya dia masih bercakap dengan lelaki yang lebih tua itu. Seperti yang Berger katakan mereka tidak dapat menggunakan lift untuk menyelamatkan Lizzie. Charlie mencadangkan untuk memeriksa garage di mana G-Mobile diletakkan. Sementara itu, Irons melihat kemas kini misi pengawal dan menyadari bahawa dia tidak berada di sana. Namun, Virginia perasan ada teh panas di atas meja, dan dia berkata nampaknya mereka ada tetamu. Irons percaya mungkin ada orang lain di ibu pejabat yang mencari sumber itu, jadi dia menyuruh Wisconsin dan Virginia memeriksa tempat itu sementara Hawaii dan Jersey memasang alat penghalang isyarat di tingkat atas. Irons kemudian mengunci tempat itu, dan budak-budak tu tak dapat masuk garaj. Sementara itu, Jersey diam-diam menelefon Argon untuk memaklumkan bahawa mereka sudah berada di rumah pengawal, tetapi mereka telah menghadapi masalah kecil. Argon nampaknya tak gembira dengan ini, dan dia kata dia dah dalam perjalanan. Selepas panggilan tamat,
Jesse nampak Lizzie keluar dari tandas dan terus mengejarnya. Akhirnya dia menjumpai tempat persembunyian yang baik, dan Jersey tidak nampak dia. Ketika Charlie sedang melarikan diri bersama yang lain untuk mencari tempat persembunyian lain, dia ternampak artefak alien itu. Siapa dia mengambilnya dan melihat ke dalamnya. Dia melihat beberapa penglihatan tentang bagaimana dunia menuju kemusnahan. Burger dan Maya asalnya memberitahunya bahwa mereka perlu pergi, dan dia membawa objek itu bersamanya. Irons mendapat amaran bahwa sumber kuasa telah dikeluarkan. Jadi dia menggunakan pembesar suara ibu pejabat untuk memberi amaran kepada penceroboh supaya menyerahkannya kerana skim tujuannya datang. Dia menambah jika mereka tidak melepaskannya, dia tidak ada pilihan lain selain menyerang mereka. Budak-budak itu takut dengan ini, tetapi mereka mengabaikan mesej tersebut. Selepas beberapa ketika, Argon tiba di rumah dan bertanya apa yang sedang berlaku. Jersey kata penceroboh itu ada di tingkat bawah, tapi ada seorang budak bersembunyi di suatu tempat dalam rumah ini. Dia menambah yang mereka mungkin perlu bekerja keras, tetapi Hawaii kata dia tidak membunuh budak-budak. Argon kata dia orang takkan bunuh budak-budak, tapi dia tanya Hawaii kalau dia boleh bunuh orang dewasa. Disebabkan dia kata dia dah biasa dengan semua itu, Argon memberi isyarat kepada Jersey untuk membunuhnya, dan dia melakukan seperti yang disuruh. Lizzie nampak semua ini dari tempat dia bersembunyi, dan sedar yang lelaki-lelaki itu berbahaya. Ketika dia cuba untuk beredar, mereka terdengar langkah kakinya, dan Jersey terus menghalakan pistolnya ke arahnya. Lizzie kemudian menyebut namanya dan merayu supaya dia tidak dibunuh kerana dia hanyalah seorang budak. Tiba-tiba, locking pintu berdering, dan Argon bertanya siapa itu. Kemudian Lizzie menyebut bahwa itu teman janji temunya, dan dia boleh sahaja suruh dia pergi. Rupa-rupanya teman janji temunya ialah Big Mats, dan ketika dia cuba menyuruhnya menghubungi polis, dia ditarik masuk ke dalam. Apabila Argon bertanya apa yang mereka lakukan di rumah itu, dia mendapat tahu bahwa penceroboh lain di tingkat bawah juga adalah kanak-kanak. Dia kemudian pergi ke ibu pejabat untuk memberitahu Irons bahwa penceroboh itu adalah budak-budak, sama seperti Lizzie dan Big Mats. Di tempat lain, Charlie, Burger, dan Maya sedar bahwa askar upahan itu mahukan objek yang mereka temui sebelum ini. Charlie menjelaskan apa yang dia nampak apabila dia melihatnya, tetapi Burger berkata mereka perlu memberikannya kepada orang jahat itu supaya mereka boleh pergi dengan selamat. Charlie kata dia takkan buat macam tu sebab sumber kuasa tu kepunyaan ayah dia. Dia menambah bahwa mereka boleh mempertahankan diri mereka, dan Maya menyokongnya. Sebelum mereka sempat merancang pelan, Argon menggunakan pembesar suara untuk memberitahu mereka bahwa dia sudah pun menahan Lizzie dan Big Mats dan akan membunuh mereka jika dia tidak mendapat sumber kuasa itu. Charlie masih enggan mengalah, dan ini menyebabkan pergaduhan dengan Burger, yang tidak mahu abangnya dibunuh. Hasilnya, Maya meleraikan mereka dan berkata mereka perlu bekerjasama, tetapi Burger berkata dia lebih suka bersendirian. Charlie dan Maya kemudian mula mengutip beberapa alat mereka, tetapi mereka menyadari bahwa gelang Charlie sudah hampir habis bateri. Sambil mereka tertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan, hasilnya mereka menyadari bahwa sumber kuasa itu boleh mengecasnya. Semasa Argon sedang menanam bom di dalam ibu pejabat, dia terlanggar Burger. Walaupun kelihatan takut, Burger berjaya menggunakan tongkat magnetnya untuk menjatuhkan Argon dan mengikatnya pada kerusi. Kemudian dia membawa Argon untuk bertemu Charlie dan Maya. Charlie dan Burger kemudian meminta maaf antara satu sama lain kerana bergaduh tadi. Apabila Argon bangun, dia nampak budak-budak itu dan memberitahu mereka bahwa dia orang yang baik. Dia menambah bahwa sumber kuasa itu adalah artifak makhluk asing yang dia ingin gunakan untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Dia juga menyebut bahwa Jeff sepatutnya berkongsi perkara itu dengan dunia, tetapi dia menyimpannya untuk diri sendiri. Charlie termakan dengan cerita itu, dan Argon kata dia akan lepaskan mereka jika Charlie menjatuhkan sumber kuasa itu. Di tempat lain, Jack menelefon Lily semasa dia dalam misi, dan Lily merungut tentang bagaimana Jack masih belum memberitahu Charlie tentang menjadi seorang adiwira. Jack kata dia akan buat benda tu bila dia balik nanti.
dan dia suruh Lily bagi telefon tu kad Charlie supaya dia boleh bercakap dengan dia. Lily kedengaran keliru kerana dia percaya Charlie masih berada di tempatnya. Jack terus menyimak rakaman dari rumahnya dan nampak Charlie dan rakan-rakannya di markas, bersama dengan beberapa askar upahan. Jack Kellyhaten terkejut dengan perkara ini, tetapi kemudian dia berpaling dan pulang ke rumah. Sementara itu, Charlie menghantar pesanan kepada orang-orang Argon untuk bertemu dengannya di bilik kawalan untuk mendapatkan ketua mereka sebagai pertukaran untuk Lizzie dan Big Mats. Sebaik sahaja mereka tiba di sana, Argon memberitahu Irons untuk membebaskan Lizzie dan Big Mats. Selepas dia melakukan ini, Charlie menunaikan janjinya dan menyerahkan sumber kuasa itu kepada Argon. Walau bagaimanapun, Argon mengerahkan anak buahnya untuk menangkap mereka semula. Charlie tak percaya dia telah mengkhianati mereka, tetapi dia kata itu cuma urusan perniagaan. Oleh kerana Argon kata mereka perlu membawa sumber kuasa itu ke makmannya, Irons bertanya jika dia masih akan menunjukkannya kepada orang ramai. Argon kata dia akan buat, tapi dia tak nak serahkan tanpa analisis yang betul. Tiba-tiba, Charlie mula mengira detik dengan jarinya, dan selepas beberapa ketika, Argon sedar bahawa dia sedang memegang objek palsu. Budak-budak tu kemudian cuba melarikan diri, tetapi Jesse melempar bom tangan ke arah mereka. Mujurlah, mereka tidak cedera akibat letupan itu, tetapi Charlie kehilangan sumber kuasanya. Apabila Jesse faham dan membawanya kepada bosnya, Argon memberitahu budak-budak bahawa masa bermain sudah tamat. Charlie dan yang lain kemudian berdiri bersama dan bersedia untuk menyerang askar upahan itu. Sebahit sebelum Argon menangkap sumber kuasa itu, budak-budak itu menyerangnya, dan artifak itu jatuh ke lantai. Selepas berlawan dengan orang jahat untuk seketika, Charlie mendapatkan semula sumber kuasa, dan bersemuka dengan Jesse, yang menembaknya. Mujurlah, Burger menggunakan portal Kessel itu untuk mempertahankan diri, dan peluru-peluru itu terkena lokernya di sekolah karena di situlah dia menyimpan portal kedua. Jersey masih Cuba menembaknya, tetapi Burger menggunakan portal itu sekali lagi. Penjaga dengan bunyi pelik dari loker, dan dia berlari memanggil guru. Tidak lama kemudian, Burger dan yang lain mula mencari jalan keluar, tetapi Charlie terjatuh ketika dia hampir bertembang dengan Irons. Sebelum dia bangun, Irons menyuruhnya menjatuhkan sumber kuasa itu, tetapi Charlie berkata dia tidak akan membiarkan mereka mencuri daripada ayahnya. Irons kemudian bertanya jika ayahnya ada memberitahu dia bahawa muka seseorang perlu diletupkan hanya supaya dia mendapat kuasanya dan menjadi seorang wira. Dia menambah bahawa kemanusiaan telah diberi hadiah, tetapi Jack menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sewaktu dia mengambil sumber kuasa dari Charlie, Irons melihat ke dalamnya dan ternampak penglihatan yang aneh. Walaupun begitu, dia membawa Charlie berjumpa dengan Argon, yang serta-merta meminta sumber kuasa. Irons enggan mengalah, dan semasa Jersey bertanya apa yang akan dia lakukan dengan budak-budak itu, Argon menyuruhnya membunuh mereka. Irons kata pembunuhan bukan sebahagian daripada rancangan, tetapi Argon nampaknya tidak kisah. Kemudian dia menggerakkan anak buahnya untuk mengakukan pistol ke arah Irons, dan dengan ini, Argon menggumpal sumber kuasa itu. Sebelum Jersey sempat melakukan apa kepada budak-budak itu, Burger menggunakan tongkat magnetiknya untuk menarik sumber kuasa dari tangan Argon dan melemparkannya ke dalam portal. Ketika Argon cuba mendapatkannya semula dari loker Burger, Big Mata menggunakan salah satu alat untuk memusnahkan portal itu. Argon nampak marah, dan semasa dia tanya ke mana mereka hantar sumber kuasa itu, budak-budak tu tetap diam. Hampir serta-merta, Jack masuk ke ibu pejabat dan berkata dia hanyalah seorang budak IT yang terdengar tentang pelanggaran keselamatan. Argon tanya Irons kalau Jack tu pengawal, tapi dia tak cakap apa-apa pun. Orang-orang Argon kemudian menghalang Jack daripada mendekat, dan mereka bertanya apa yang ada di dalam beg pinggangnya. Jack kata tak ada apa-apa, tapi sebahit sahaja dia membukanya. Dia mengeluarkan sarung tangan sutnya dan mula menembak askar upahan itu untuk menghantar mereka ke alam kosong. Semasa perlawanan, Jack berhenti untuk memberitahu anaknya bahawa dia adalah pengawal, tetapi Charlie berkata dia sudah tahu. Selepas dia menyingkirkan orang-orang Argon,
Jack membawa kanak-kanak itu keluar dari bilik dan berkata dia perlu mencari sumber kuasa. Charlie menjelaskan apa yang berlaku, dan bagaimana mereka menyimpan objek itu di tempat yang selamat. Jack kata dia perlukan benda tu sebab kuasa sud dia dah nak habis, dan sebab tu dia hanya boleh guna sarung tangan dia untuk lawan orang jahat. Sebelum mereka pergi, Argon muncul di hadapan mereka memakai salah satu sud simpanan Jack dan menyerangnya. Ketika Jack jatuh ke tanah, Argon meminta sumber kuasa daripada kanak-kanak itu dan mengancam untuk membunuh mereka. Jadi Burger mendedahkan di mana ia berada. Selepas itu, Argon dan Jesse masuk ke dalam liu bersama Burger. Sebelum mereka sampai ke rumah utama, Burger mencuri bom tangan daripada Jersey. Ketika mereka hampir keluar dari lift, Argon menyuruh Jersey menanam sesuatu di dalam, dan dia pun melakukannya. Namun, sebelum dia pergi, Argon mengunci pintu dan meletupkannya sambil berkata dia tidak mahu saksi. Charlie dan yang lain terdengar ledakan itu, dan Jack bertanya apa sebenarnya yang sedang berlaku. Charlie kemudian menjelaskan bahawa Argon telah menanam bom di ibu pejabat, dan bom itu akan meletup dalam masa 5 minit. Apabila Charlie bertanya jika ada jalan keluar lain, Jack berkata ada lubang melarikan diri di atas gymnasium. Sebelum mereka pergi ke sana, Irons muncul dan kata rancangan itu takkan berjaya sebab Argon dah kunci sistem operasi ibu pejabat dengan kod baharu. Oleh kerana mereka perlu melakukan sesuatu secepat mungkin, Charlie menyuruh Irons membalut luka ayahnya sementara Lizzie cuba memecahkan kod untuk mendapatkan akses semula ke sistem. Dia kemudian menambah bahawa dia dan Maya akan mendapatkan jetpack baharu untuk semua orang. Ketika Irons membantu merawat luka Jack, Jack bertanya mengapa dia membantunya, dan Irons menjawab dia telah melihat penglihatan itu. Jack cakap dia harap Irons sekarang faham kenapa dia perlu lindungi benda tu. Dia menambah bahawa ia tidak mudah untuk berbuat demikian kerana dia kehilangan perkahwinannya dan mempunyai seorang anak yang kini membencinya. Sementara Charlie dan Maya hendak mengambil jetpack, mereka terperangkap di dalam ruang penstak 3D. Lizzie masih belum berjaya memecahkan kod itu, tetapi tepat ketika beberapa bahan bercetak hampir menghimpap Charlie dan Maya, dia berjaya membuka kunci sistem tersebut. Selepas itu, mereka mendapatkan jetpack dan meninggalkan ibu pejabat sebelum ia meletup. Sebahit sahaja mereka keluar, mereka perasan orang-orang Argon hendak mendarat dari helikopter. Jadi Irons berkata dia akan menunggu di belakang untuk menyibukkan mereka. Di tempat lain, Argon dan Burger tiba di sekolah, tetapi sumber kuasa itu tidak ada di dalam lokernya. Ketika Burger tertanya-tanya di manakah benda itu, gurunya muncul dan bertanya siapa Argon. Dia kata dia pak sick Burger, dan semasa dia tanya pasal customnya, dia sebut yang dia kuma peminat sisha penjual itu. Guru itu nampak darah di kepalanya, tetapi Argon kata itu makap. Dia kemudian menyebut bahawa ada sesuatu yang hilang dari loker Burger. Guru bertanya jika itu projek seni dia, dan apabila dia mengesahkannya, guru itu berkata bahawa pekerja pembersihan nampak ia bercahaya tadi. Kemudian dia kata dia akan bawakan benda tu untuk mereka dari pejabat dia. Dalam perjalanan ke sekolah, Jack merungut tentang bagaimana ibu pejabat hilang selepas 10 tahun bekerja keras. Charlie kata dia minta maaf, tapi benda tu takkan jadi kalau ayah dia bajetau, dia yang dia tu ada wira. Jack kata bukan senang, tapi Charlie tak percaya. Dia menambah yang dia menjangkakan ayahnya memperkayainya, dan Jack kemudian menyuruhnya bertanya apa sahaja yang dia ingin tahu. Charlie tanya kenapa dia dan Lily bercerai, dan Jack kata ayahnya rumit. Dia ada menyebut yang dia tidak mahu terpaksa memilih antara bersama keluarganya atau menjadi seorang wira, tetapi dia tidak ada pilihan. Selepas mereka tiba di sekolah, Jack menyuruh budak-budak itu untuk kekal di dalam kereta sementara dia pergi mendapatkan sumber kuasa. Oleh kerana dia tidak tahu jalan di sekitar sekolah, Lizzie memberinya fon kepala, dan dia masuk ke dalam. Selepas beberapa ketika, dia berjalan melewati almari piala sekolah dan ternampak gambar pasukan baseball serta piala yang pernah dimenangi oleh Charlie. Secara kebetulan, cikgu keluar membawa bekalan kuasa, tetapi dia percaya Argon orang yang jahat.
Jadi dia menyetot kepala Argon dan memberikannya kepada Burger. Dia kemudian melarikan diri dan memasuki tempat untuk tarian sekolah. Jack nampak mereka berlari dan terus mengejar mereka. Ketika Burger cuba meletupkan bom, Argon menemuinya. Namun, sebelum dia dapat mencederakan Burger, Jack muncul dan menghadapinya. Malangnya, Jack tidak setanding dengannya tanpa kuasanya. Dan apabila Charlie merasakan ada sesuatu yang tidak kena, dia cuba keluar dari kereta, tetapi rakan-rakannya mengingatkannya bahawa ayahnya mahu mereka semua kekal di dalam. Charlie nampak kecewa, tetapi dia kata mereka masih boleh duduk dalam kereta untuk membantu. Tiba-tiba, dia memandu kereta ke arah sekolah dan menekan butang yang menyebabkan kereta itu meremput dinding. Tepat ketika Argon hendak membunuh Jack. Semasa Argon leka, Burger membaling sumber kuasa kepada Jack, dan dia menyambutnya. Ini membantunya mendapatkan semula kekuatan penuhnya dengan sutnya, dan dia serta-merta membelasah Argon. Dia kemudian memberikan sumber kuasa itu kepada Charlie dan menyuruhnya memegangnya. Selepas itu, Jack keluar untuk terus membelasah Argon, tetapi akhirnya dia berjaya melarikan diri. Jack kembali untuk mengambil sumber kuasa itu, dan ketika dia kata dia kehilangan Argon, Argon muncul di belakangnya dan mengancam untuk membunuh Charlie. Jack merayu supaya dia tidak melakukannya, tetapi Argon meminta punca kuasa. Apabila Jack membuat keputusan untuk berhenti, Charlie menasihatinya supaya tidak berbuat demikian. Dia juga menyuruh ayahnya untuk menggunakan HBT itu. Ini serta-merta memberi Jack ide, dan semasa dia berpura-pura membuang sumber kuasa itu, Argon melepaskan Charlie. Argon tak percaya dia telah ditipu, tetapi sementara dia masih berusaha untuk memahaminya, Charlie melempar granat pada sumber kuasa, dan Jack meninggalkannya begitu sahaja. Ini menyebabkan letupan yang memerangkap Argon dalam kekosongan. Nampaknya letupan itu juga telah mengenai Charlie, dan dia kini tidak sadarkan diri. Jack kelihatan ketakutan, tetapi Charlie akhirnya bangun. Jack memeluk anaknya dan berkata dia minta maaf kerana tidak selalu ada untuknya. Kawan-kawannya turut serta dalam pelukan itu, dan Jack berkata dia perlu menelefon Lily. Selepas dia tiba di sekolah, dia bertanya apa yang berlaku, dan Jack berkata dia sudah memberitahu Charlie tentang kuasanya. Charlie tak percaya yang emaknya sudah tahu, tetapi emaknya kata mereka sedang menunggu sehingga dia lebih dewasa sebelum memberitahunya. Seperti yang Lily katakan mereka boleh berbincang lebih lanjut apabila mereka sampai di rumah. Charlie pula berkata ada sesuatu yang perlu dia lakukan dahulu. Selepas itu, dia pergi bertemu Maya dan mengajaknya menari, dan Maya bersetuju. Bertahun-tahun kemudian, semasa Charlie dan Jack bersemah di dalam hutan, mereka mendapat maklumat terkini bahawa pengawal diperlukan untuk satu misi. Ketika mereka bersedia untuk beredar, Jack menunjukkan Charlie G-Mobile yang baharu, dan dia kelihatan kagum. Selepas mereka masuk ke dalam kereta, Irons muncul di skrin dan berkata dia kini akan bertugas sebagai kawalan misi untuk Jack. Dia kemudian bertanya jika mereka sudah bersedia untuk misi seterusnya, dan apabila mereka berkata ya, Jack memandu G-Mobile keluar dari hutan. Selepas dipilih sebagai penjaga artifak asing yang pelik, Jack menjadi seorang adiwira, tetapi ini mengakibatkan dia sentiasa mengabaikan keluarganya. Charlie tidak tahu tentang ini, dan dia sentiasa percaya bahawa Jack seorang ayah yang sangat teruk. Asalnya dia tahu dalam keadaan yang pelik, dan ini membuatkan dia sedar pengorbanan yang ayahnya terpaksa lakukan semata-mata untuk memastikan dunia tidak musnah.